Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita masuk kepada perbincangan akhlak tingkatan 3 bagi tajuk Al-Ghibah. Al-Ghibah maksud dia mengumpat. Semoga perbincangan kita memberi manfaat kepada anak-anak semua. Okey, Al-Ghibah hiya dzikru akhika bima yakrahuhu law balaghahu. Maksud ghibah ialah mengumpat. Biasanya kita sebut membawang ataupun bergosip. Menyebut perkara yang menyakiti hati saudara kita sekiranya sampai perkara tersebut kepada pendengarannya. Bila dia tahu, dia marah, dia sakit hati. Sama ada kita menyebut tentang kekurungan tubuh badan dia, tentang keturunan dia, perbuatan dia, kata-kata dia, pakaian, harum, ikutlah apa-apa pun. Tapi bila sampai kepada pengetahuan dia sakit hati, dia marah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Ghibah ialah membicarakan perihal saudaramu tentang perkara yang dibencinya. Asbab ataupun punca ghibah ni dia ada 6. Yang pertama, al-hasadu. Hasad dengki. Jadi orang ngupat-ngupat ni sebab dia hasad dengki lah deh. Yang kedua, syifa'ul ghaizi wal ghadabi. Nak melepaskan perasaan marah atau benci. Yang ketiga, muwafaqahur rufaqai wa musa'adatuhum 'alal kalami. Bersetuju dengan rakan dan membantu ketika berbual. Yang keempat pula, iradatut tarafu'i. Ingin mengangkat diri. Nak membesarkan diri, nak merendahkan orang lain. Jadi dia pun ngopak kat orang. Yang kelima pula, al-la'ibu wal hazlu. Bermain-main dan bergurau. Bercerita tentang orang, sesuatu yang menyukakan orang lain, orang ramai suka, lepas tu dia pun tiru, nak main, nak gurau. Dan yang keenam pula ialah as-sikhriyatu wal istihza'u, iaitu ejekan dan hinaan. Jadi cara menghina orang, sebut keaiban kekurangan mereka. Dia ngopak gitu. Laisa minal ghibati laumu al-muqassiri ala taqsirihi wa irsyadihi ila ma fihi maslahatuhu. Tidak dikira mengumpat sekira menyalahkan orang yang lalai di atas kekurangan dan membimbingnya kepada perkara tersebut. Tapi kalau kita tegur orang yang buat salah, tidak kira ngumpat. Dak contohnya ketua kelas yang tak tugas kita kira cikgu tu tak kira ngopak lah. Li'anna Allah azza wa jalla lam yanhahu 'anil nasihati walakinnahu naha 'anil ghibah. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang daripada kita memberi nasihat, tetapi Allah melarang kita daripada mengumpat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuhu. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, janganlah seseorang kamu mengumpat orang lain. Adakah seseorang dari kamu suka makan daging saudaranya mati? Nescaya kamu benci melakukannya. Larangan ataupun tegahan mengumpat sebab Allah Ta'ala kata kalau kita ngumpat ni serupalah kita makan daging saudara kita mati. Kita makan bangkai saudara kita. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya kita tengok
ar-rukhsatu fil ghibah, iaitu kelonggaran yang diberikan dalam masalah ghibah. Boleh juga orang tak panggil ngopak lagu ni sekiranya gini, keadaan begini. Yang pertama, at-tazallumu. At-tazallumu ni ialah orang yang ditindas. Jadi orang ditindas yang boleh menyebut tentang penindasan yang berlaku kepada dia di hadapan hakim. Sebabnya nak suruh mendapat keadilan. Kalau tak sebut nak dapat keadilan lagu mana dak? Yang kedua pula, al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil 'asi ilal islah. Meminta pertolongan untuk mengubah kejahatan dan mengembalikan orang yang berdosa kepada kebaikan. Tidak dikira ngopak jugalah, nak minta tolong, nak ubah orang jahat jadi baik. Dan yang ketiga pula ialah al-istifta'u. Al-istifta' ialah minta petua. Seperti seseorang tu giroyak ke Tok Qadi ke, dia kata orang tu zalim ke saya. Lagu mana saya nak lari daripada kezaliman dia. Dia sebutlah nama seseorang tu. Tu juga tidak dikira mengumpat. Diberi kelonggaran lah. Yang keempat, tahdziru al-muslimina minasyarri. Memberi amaran kepada umat Islam daripada kejahatan. Boleh cerita keburukan untuk kita beri amaran. Yang kelima, an yakunal insanu ma'rufan biluqabin yu'rifu an aibihi. Seseorang itu dikenali dengan gelaran yang menyatakan kecacatan. Kita boleh sebut orang tu, kita tak panggil ngopak, kita sepertinya kita royak pok mak buto, pok mak kecing, pok mak kudung. Tu tak dikira ngopak deh, menyebut keaiban tu sebab orang kenal dia. Dan yang keenam pula, an yakuna muhajiran bil fusuki wa mutazahiran bihi. Sekiranya seseorang itu sengaja menunjukkan sifat fasiknya secara terbuka. Kita beroyak ke cerita ke orang lain, dia tidak dikira ngopak sebab dia sengaja menunjukkan perkara fasik kepada orang ramai. Kemudian kafaratul ghibah. Kafarah ialah denda, balasan. Lagu mana nak buat kalau kita melakukan ghibah. In kanat al-ghibah lam tablughil rajula al-mughtaba fakaffaratuha at-taubatu wal istighfar. Jadi sekiranya umpatan tu tak sapa kepada orang yang kita ngopak. Kita kecek tapi tak sapa ke dia, maka cara nak denda, cara nak tebus ialah kita kena bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat taubat tu taubat sungguh-sungguh. Jadi ada hadis yang cerita tentang tu, dia kata kafaratu man igtiba an yastaghfira lahu. Kafaratu man igtiba an yastaghfira lahu. Apa dia? Kafarah ataupun denda bagi orang yang mengumpat adalah memohon ampun kepada Allah. Yang kedua pula, wa in kanat al-ghibatu qad balaghatir rajula fakaffaratuha an ya'tiya ilaihi yatluba minhu al-istihlali wa an yuzhira lahu an-nadama ala fi'lihi. Jika umpatan tu sapa kepada orang yang kita upak, dak kita ngupak-ngupak tu dia tahu, maka balasannya, kafarahnya ialah kita pergi minta maaf dengan dia. Lepas tu kita royak, kita nyesal atas tindakan yang telah kita lakukan dan kita harap orang tu maaflah ke kita dak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min malin aw 'ardin falyatihi falyastahilluha minhu qabla an yu'khadh. Maksud dia, barang siapa yang berlaku zalim terhadap saudaranya berkaitan harta atau kehormatannya, maka hendaklah dia datang kepadanya dan memohon maaf padanya sebelum dihukum.
Jadi anak-anak, al-ghibah mengumpat ni ialah perbuatan yang keji, antara sifat mazmumah dan antara dosa yang besar lah. Sebab hukum media sebagaimana kita makan bangkai saudara kita makan saing kita hok mati dah. Jadi saya harap dapat memberi manfaat kepada anak-anak. Sekian perkongsian, maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.